Assalamualaikum guys, saya Abizu Ishraf and welcome back to my channel. Sejak kita kecil lagi, iaitu daripada umur kita kecil lagi, kita ni sentiasa akan mendengar lagu kanak-kanak ataupun nursery rhyme barat ataupun nursery rhyme English tu lah. Walaupun kita ni bukan berketurunan English. So sebab apa kanak-kanak mereka suka sangat nursery rhyme barat ni? Mereka gemar tengok nursery rhyme barat ni sebab salah satu sebabnya dia punya visual tu sangat atraktif. Memang dia punya visual tu sangat menarik. Dan juga lagi satu sebab adalah watak yang boleh kata lah kan, watak yang play dalam lagu tu adalah watak budak kecil. So mostly kanak-kanak yang tengok video tu, mereka dapat connect dengan watak yang play dalam video tu. And kalau kita tengok video dia punya view dekat YouTube kan, ada yang berjuta tau. Video dia pun memang berjuta view, million, ada yang sentuh billion view. So nursery rhymes ni dia memang ada banyak fans, dia ada banyak peminat budak-budak ataupun kanak-kanak kecil ni. Tetapi persoalannya, lirik yang dalam lagu nursery rhyme ni ramai antara kita tak tahu. Ramai antara kita duk menyanyi lagu ni tanpa peduli apa yang kita nyanyikan. Sebab kita duk ingat dalam lagu ni lirik dia tu tak bawa apa-apa makna kepada kita. So dalam video hari ni aku nak cerita tentang 5 sejarah menakutkan di sebalik lagu kanak-kanak nursery rhyme ini. Jom kita masuk dalam video. Sejarah yang pertama adalah lagu Humpty Dumpty. So lagu ni masa kita menyanyi kan, kita akan bayangkan watak telur yang duduk atas tembok tu lalu terjatuh. Yang ni adalah image yang boleh kata yang ditanam dalam kepala kita setiap hari. Tapi realitinya, Humpty Dumpty ni dia dipercayai merujuk pada sebuah meriam yang bernama Humpty Dumpty yang digunakan semasa perang saudara English pada pertengahan abad ke-17. So kalau hampa tengok pertempuran yang hebat ni antara tentera yang setia dengan raja yang melawan pemberontak memaksa meriam tersebut dibawa ke atas tembok itu ketika sebuah perang yang dikenali sebagai perang Gloucester. So Humpty Dumpty ni dia adalah meriam yang dibuat di Belanda, binaan Belanda lah. Dipasang di dinding sebuah gereja yang bernama Latonis Secunda dengan harapan dapat melindungi pekan tersebut daripada pencerobohan. Bagaimanapun, impak akibat tembakan meriam itu dan juga serangan daripada pihak pemberontak telah mengakibatkan dinding yang menampung Humpty Dumpty itu telah runtuh. Meriam tersebut rentak tanpa ada sesiapa pun di kalangan tentera Raja Charles I mampu membaikinya. Tapi fakta sebenar asal-usul lagu ini masih belum ditemui lah. Setakat ini kisah sejarah meriam inilah yang berpendapat paling popular. Sejarah yang kedua pula adalah lagu Rockabye Baby. Lagu yang cukup popular ini dinyanyikan semasa mendodoikan baby ini mempunyai banyak asal-usul yang berlainan. So kalau hampa tengok lirik lagu ni pun bila dia dikaji, dia tak masuk akal sebab dia berkenaan dengan bayi yang didodoikan dalam buaian dan akhirnya jatuh. Pendapat paling popular berkaitan penciptaan lagu ini dikatakan berpunca daripada tabiat masyarakat orang asal Amerika Syarikat yang gemar mendodoikan anak mereka yang digantungkan pada batang pokok. So perbuatan itu dia telah memberikan satu inspiration kepada seorang penulis Inggeris yang hadir ke tempat itu pada zaman penjajahan untuk penciptaan sajak lah aku rasa. Ada juga pendapat yang menyebut lagu ini sebenarnya satu kisah tersirat berkait persepsi masyarakat English beraliran Protestan terhadap pemerintah mereka sekitar abad ke-17, iaitu Raja James II yang dibenci serta diharap dapat dijatuhkan. Mereka dikatakan mencipta sajak tersebut sebagai harapan agar pewaris kepada Raja James II itu akan mati terbunuh agar James II tiada pewaris takhta yang akan menamatkan legasi pemerintahannya. Ada banyak lagi pendapat yang dikaitkan dengan asal-usul lagu ini yang belum dapat dibuktikan. So apa yang kita betul yang tahu adalah melodi kepada sajak ini dihasilkan oleh seorang komposer bernama Ify I Canning pada tahun 1872 semasa dia menjaga seorang bayi. Irama yang terhasil serta sajak yang tidak jelas apa maknanya itulah yang dinyanyikan setiap hari oleh ramai orang untuk nak tidurkan baby mereka. Sejarah yang ketiga pula adalah lagu London Bridge is Falling Down. Lagu ni pun boleh dikatakan antara lagu yang paling famous dan juga popular, betul tak? Di antara semua kisah dalam asal-usul lagu kanak-kanak, rasanya lagu London Bridge is Falling Down paling jelas kisahnya. Kisah paling popular berkaitan dengan jambatan di London ini berkait dengan serangan seorang Viking yang diketuai oleh Olaf Haraldsson berlaku sekitar awal abad ke-11. Pemerintahan Inggeris di bawah kuasa Raja Ethelred the Unready sebagai usaha berdepan serangan orang Viking berkumpul dan memusatkan pertahanan mereka di London. Mereka menambah baik sebuah binaan jambatan di lokasi strategi yang berjaya menghalang pencerobohan melalui jalan air. Dan Raja Ethelred tewas tetapi kedudukan dia terselamat selepas orang Viking bersetuju untuk menerima bayaran ufti serta diberikan kedudukan komander dalam tentera Inggeris. Perjanjian itu dilakukan tanpa kebenaran Raja Denmark. Svein Forkbeard dianggap satu pengkhianatan.
Jadi Raja Sweyn, dia mengepung London dan dia berjaya mengusir keluar Raja Elthred. Ekoran kerjasama antara Raja Elthred dan orang Viking lebih awal serta kedudukan orang Viking sebagai komandan tentera Inggeris. Satu operasi merampas semula London dibuat selepas kematian Raja Sweyn. Olaf Haraldsson, salah seorang komandan tentera, diberikan tanggungjawab mengetuai serangan pada tahun 1014, meruntuhkan Jambatan London yang menjadi benteng utama pertahanan. Berdayung melawan arus, tentera kendalian Olaf tiba di jambatan tersebut dari arah bertentangan, berjaya mencakupkan tali yang diikatkan pada bot mereka. Tali yang dirental melemahkan struktur jambatan itu, seterusnya dia memecah belahkan kedudukan tentera Denmark. Strategi berani mati itu berjaya membolehkan nama Olaf diabadikan dalam sajak Viking hasil nukilan seorang penyanyi bernama Ottar Svarte yang menjadi asas pada lagu kanak-kanak yang ada sekarang. Sebelum liriknya diubah, banyak pertukaran perkataan di dalamnya menggelamkan terus makna asal sajak tersebut. Tapi kisah sebenarnya sangat berkait dengan peperangan. Sejarah yang keempat pula adalah lagu Jack and Jill. So kalau hampa tengok dalam lagu tuan, Jack and Jill, mereka dua orang ni suka memanjat bukit untuk nak ambil air. Dan ramai yang tertanya-tanya, kenapa mereka dua ni suka panjat bukit itu untuk nak ambil air, betul tak? So jom kita tengok misteri di sebaliknya. Sebuah kampung di England yang bernama kampung Kilmersdon di Somerset sehingga ke hari ini mempunyai sebuah bukit yang dinamakan Bukit Jack and Jill. And sekarang kalau hampa pergi pun hampa boleh tengok tempat tu lagi. Masyarakat kampung itu percaya lagu itu dicipta oleh nenek moyang mereka untuk nak menceritakan satu kejadian yang berlaku pada abad ke-17. Jack and Jill adalah pasangan yang berasal dari kampung itu yang tidak berkahwin. Mereka dua ni selalu berjumpa dan juga bermesra di atas bukit itu untuk nak menyembunyikan aktiviti mereka. Untuk nak melindungi apa yang sebenarnya mereka buat tu, mereka berlakon seolah-olah untuk nak mengambil air di atas bukit itu dengan membawa baldi. Kegiatan mereka dua orang ni telah terbongkar selepas Jill mengandung. Dan banyak pihak yakin Jack adalah ayah kepada kandungan itu. Bagaimanapun, hayat Jack tidak panjang selepas satu kejadian tanah runtuh mengakibatkan satu batu menghentak kepalanya. Jack meninggal dunia tidak sempat melihat anaknya. Jill yang sedia kehilangan pasangannya telah meninggal dunia tidak lama selepas melahirkan anaknya. Anak yatim piatu tu, dia digelarkan sebagai Jill's Sons, iaitu anak lelaki Jill. Dia dibesarkan oleh penduduk kampung Kilmersdon dan keturunannya dikatakan terus wujud sehingga sekarang dengan nama keluarga Gilson. So story Jack and Jill ni kan, bagi aku rasa macam story dia ni macam dark sikit So kalau hampa rasa benda yang sama juga, komen kat bawah. So sejarah yang terakhir dan yang kelima adalah lagu Baba Black Sheep. Lagu ni sebenarnya diberkait sistem ekonomi Inggeris pada abad ke-13. Kegiatan peternakan biri-biri menjadi antara aktiviti ekonomi utama masyarakat mereka, menjadikan biri-biri satu komuniti yang cukup penting bagi mereka. Bagi golongan bangsawan pula, adalah menjadi kebiasaan untuk mereka mengajikan seorang kanak-kanak sebagai pengembala kambing untuk dibawa meragut rumput dan memastikan tidak ada yang lari. Raja Edward I memperkenalkan sistem cukai pada abad ke-13 yang dikenali sebagai Maltol atau cukai jahat, disebabkan oleh keperluan menampung belanja perang yang telah dikeluarkan. Antara barangan yang dicukaikan adalah bulu biri-biri. Sebagai salah satu kaedah protes, masyarakat Inggeris mencipta lagu ini sebenarnya rukutan tersirat kepada cukai tersebut. Memetik 1/3 hasil jualan bulu biri-biri perlu diserahkan kepada master, iaitu Raja Edward I, dan 1/3 lagi untuk gereja atau dame. Kalau hampa tengok, dalam seni kata asalnya, lirik None for Little Boy untuk kanak-kanak yang ditugaskan mengembala biri-biri digunakan sebelum ditukarkan kepada One for Little Boy sekitar abad ke-16. So guys, yang tu je untuk video hari ni, and aku hope hampa enjoy video ni Dan 5 lagu yang aku cakap dalam video ni, mesti hampa rasa macam tak boleh nak percaya, rasa macam serius lah. Macam tu, mesti hampa rasa macam tu, betul tak? Aku sendiri rasa macam tu sebelum aku nak buat video ni. So 5 lagu kanak-kanak yang selalu kita duk play untuk anak-anak kita ni mempunyai satu dark story lah yang kita tak tahu selama ni. So apa hampa rasa tentang lirik di sebalik lagu-lagu ni? Dan apa pendapat apa tentang video ni? Komen kat bawah. And kalau hampa suka video ni, like video ni. And kalau hampa belum subscribe channel ni, subscribe channel ni for more interesting content dalam channel ni. So nanti aku akan jumpa hampa dengan video lebih menarik. Terima kasih. Ciao.